Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akmal Saleh ini kadang-kadang hebat, kadang-kadang kurang hebat, kadang-kadang macam juru cakap Perikatan Nasional Pembangkang, kadang-kadang macam juga juru cakap kerajaan. Kadang-kadang macam dia lupa dia adalah kerajaan, macamlah dia juga lupa bahwa timbalan Perdana Menteri Malaysia ialah presiden partinya sendiri. Apabila Anwar Ibrahim mengumumkan kemarin bahwa tiada keperluan untuk garis panduan bagi mana-mana acara yang melibatkan bukan agama Islam dan Islam, itu adalah keputusan kabinet. Dan apabila menyebut keputusan kabinet, ianya dianggotai sendiri oleh presiden partinya, yaitu Zahid Hamidi. Jadi, apabila Akmal Saleh tidak setuju dengan Perdana Menteri tentang garis panduan tersebut yang dikatakan tidak ada keperluan, bermaksud Akmal Saleh sedang menidakkan penglibatan Zahid Hamidi di dalam kabinet. Keputusan itu sudah dinyatakan oleh Anwar adalah keputusan sebulat suara dalam kabinet. Jadi kenapa Akmal Saleh cuba menyanggah lagi? Hari ini kita digemparkan dengan keputusan Akmal Saleh bahwa dia tidak setuju dengan Perdana Menteri dan mengingatkan orang bukan Islam jangan campur. Saudara, keputusan tersebut adalah keputusan bukan seorang oleh Anwar Ibrahim. Ianya keputusan kabinet. Dan apabila Akmal Saleh kata orang bukan Islam jangan campur, tentulah itu tepat sama sekali. Ketua Pemuda UMNO Dr. Akmal Saleh tidak bersetuju dengan pendirian Perdana Menteri Anwar Ibrahim bahwa tiada keperluan untuk garis panduan baru bagi orang Islam menyertai acara di rumah ibadat bukan Islam. Dalam catatan di media sosial, Akmal berkata, garis panduan yang disediakan adalah untuk dijadikan sumber rujukan. Tidak semua orang tahu dan ada ilmu seperti yang kita tahu dan faham, kata Akmal Saleh. Sama juga garis panduan peraturan jalan raya. Ramai yang ada lesen sendiri pun masih tidak tahu undang-undang yang sedia ada. Malah ada lagi yang memandu secara mabuk, tambah beliau lagi. Jelasnya garis panduan itu juga dapat dijadikan sebagai peringatan kepada orang Islam yang terlupa apabila menghadiri majlis bukan Islam. Jadi, garis panduan ini adalah sumber rujukan. Bukan maksud tidak tahu, tetapi kadang-kadang kita terlupa dan garis panduan ini sebagai peringatan, kata Akmal Saleh. Apalagi garis panduan untuk orang Islam yang mana terpakai untuk orang Islam sahaja. Yang bukan Islam tak perlu terlibat pun tidak perlu campur, simple as that, kata beliau. Semalam, Anwar berkata kabinet telah memutuskan bahawa garis panduan yang dicadangkan tidak perlu. Bercakap kepada pemberita semasa lawatannya ke kuil Hindu di Batu Caves bersama Menteri Digital Gobind Singh Dio, Anwar berkata garis panduan itu tidak perlu kerana umat Islam tahu garis mereka. Macam saya datang hari ini ke acara di Batu Caves, saya bukan masuk ke upacara agama. Gobind sering melawat masjid di kawasan dia, tapi dia tidak ke upacara agama, katanya. Pada Rabu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Naim Mokhtar mengumumkan bahawa kerajaan akan mempenalkan garis panduan baru untuk acara yang melibatkan umat Islam di rumah ibadat bukan Islam. Garis panduan itu termasuk perlu mendapatkan kebenaran daripada pihak berkuasa agama jika acara itu melibatkan orang Islam dan acara itu mestilah tidak mengandungi unsur-unsur yang boleh menyinggung sensitiviti umat Islam. Pengumuman itu mencetuskan kontroversi dengan satu pihak menyifatkannya sebagai dasar yang mengundang perpecahan, manakala satu pihak lagi menggesa orang bukan Islam supaya tidak mempolemikkan isu berkenaan. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia kini, garis panduan ini juga melibatkan non-Muslim untuk mendapat kebenaran. Kalau orang Islam confused, janganlah hadir, senang saja. Orang pun tak paksa, kata White Giraffe. Green Cheetah kata, Akmal, kamu bukan ahli kabinet pun, diamlah kamu.
Kalau kamu tak suka, buatlah apa yang kamu tahu. Demo ke, boykot ke, suka hati kamulah. Bukan semua orang setuju dengan kamu dan tidak ada sebab semua orang mesti setuju dengan kamu, kata Green Cheetah. Scarlett kata yang berbunyi kuat itu biasanya tin kosong saja, katanya. Grey Kancil kata, Akmal, jangan cakap selindung, buat je statement dalam akhbar. Semua pemimpin Islam dilarang mengunjungi rumah ibadat non-Muslim, walau non majlis rasmi. Seperti kehadiran Agung di majlis non-Muslim, kalau jadi kerajaan UMNO pun sama terpalit, kata Grey Kancil. Scarlett kata, si bodoh ni ingat nak jadi hero. Mahu tahu, mana tahu jadi hero, katanya. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Bye-bye. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tiba-tiba Najib bersuara tentang titah addendum. Kemarin satu berita yang mengejutkan Najib dan pastinya berita mengecewakannya apabila Jabatan Peguam Negara telah mengesahkan membuat rayuan untuk titah addendum Najib di Mahkamah Persekutuan. Bermaksud untuk masa yang terdekat ini Najib tidak akan dapat pelepasan untuk penjara di tahanan rumah. Hal ini kerana ianya akan bergantung kepada perbicaraan di Mahkamah Persekutuan. Sekiranya Mahkamah Persekutuan menerima rayuan daripada AGC ataupun Jabatan Peguam Negara, bermaksud kes Najib, semakan kes Najib di Mahkamah Tinggi akan ditunda sementara untuk didengar di Mahkamah Persekutuan terlebih dahulu, barulah Najib, kalau Mahkamah Persekutuan membenarkan Mahkamah Tinggi mendengar semakan tersebut, maka diteruskanlah perbicaraan. Jika Mahkamah Persekutuan menolak kebenaran itu, maka habislah nasib Najib ataupun musnahlah harapan Najib untuk mendapatkan tahanan rumah atau semakan tersebut. Hal ini kerana Mahkamah tertinggi di Malaysia bukanlah Mahkamah Tinggi, tetapi Mahkamah Persekutuan. Dan baru-baru ini kerajaan telah pun melalui Jabatan Peguam Negara telah pun mengeluarkan satu permohonan iaitu gag order, iaitu melarang untuk titah addendum itu dibicarakan atau dibahas secara terbuka umum. Maknanya supaya perbicaraan itu tidak terganggu. Dan ini pula komen Najib tentang gag order tersebut. Najib akhirnya membantah ataupun menentang. Najib menentang perintah gag order. Bekas Perdana Menteri kata tidak ada risiko atau ancaman langsung kepada institusi diraja. Najib Razak menentang permohonan kerajaan untuk mendapatkan perintah larangan bersuara atau gag order berhubung permohonan pelaksanaan titah addendum yang membenarkannya menjalani tahanan rumah. Bekas Perdana Menteri itu dalam afidavit berkata, tiada bukti bahawa keselamatan negara akan terancam jika perintah itu tidak dilaksanakan. Najib berkata sehingga kini tiada sesiapa pun membuat sebarang kenyataan berbaur hasutan terhadap Yang di-Pertuan Agong atau institusi diraja berhubung isu titah addendum itu. Tiada laporan tindakan diambil terhadap sesiapa, kata Najib. Oleh itu, tiada risiko atau ancaman langsung kepada institusi diraja, katanya lagi. Bulan lalu, Mahkamah Rayuan dalam keputusan majoriti memberikan kebenaran kepada Najib untuk memulakan prosiding semakan kehakiman bagi memaksa kerajaan melaksanakan titah addendum yang dikeluarkan oleh Agong terdahulu, Al-Sultan Abdullah Sultan Ahmad Shah. Kes dihantar ke Mahkamah Tinggi untuk didengar merit permohonan itu. Kerajaan sedang memohon perintah larangan bersuara untuk menghalang orang ramai membincangkan kes titah addendum Najib. Ia juga meminta kebenaran untuk merayu keputusan Mahkamah Rayuan di Mahkamah Persekutuan. Saudara-saudara sekalian, ada pepatah orang Melayu kata, sediakan payung sebelum hujan, jangan sampai sudah berlaku barulah terengadah. Jadi mungkinlah AGC ataupun Jabatan Peguam Negara
memohon gag order ini supaya menghalang atau mengelakkan daripada sudah berlaku bencana, barulah diambil tindakan. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Tepatlah Anwar Ibrahim sebagai Perdana Menteri. Rupa-rupanya ini yang paling ditakuti oleh para musuh dan hater Anwar Ibrahim. Hari ini disahkan oleh Anwar Ibrahim selaku Perdana Menteri bahawa tiada garis panduan baru bagi acara bukan Islam. Keputusan daripada Kabinet dan Anwar Ibrahim ini dapat sambutan yang sangat baik daripada seluruh rakyat Malaysia. Seperti yang dinyatakan oleh Rafidah Aziz bahawa perkara garis panduan itu tidaklah menepati kehendak pada masa ini, kata beliau. Hari ini Anwar Ibrahim kata mengesahkan bahawa Kabinet telah membuat keputusan bahawa tiada keperluan untuk garis panduan baru bagi orang Islam menyertai acara di rumah ibadat bukan Islam. Dia berkata garis panduan yang dicadangkan itu tidak perlu kerana umat Islam di negara ini sudah tahu batas yang perlu dijaga ketika menghadiri acara perayaan bukan Islam. Kata Anwar Ibrahim, saya berpendapat tidak perlu kerana orang Islam tahu garis dia. Macam saya datang hari ini ke acara di Batu Caves, saya bukan masuk ke upacara agama. Menteri Digital Gobind Singh Dio sering melawat masjid di kawasan dia, tapi dia tidak ke upacara agama. Kita sudah biasa, kata Anwar Ibrahim. Jadi jangan rumitkan, jangan timbulkan kerisauan dalam masyarakat. Saya ingin tegaskan ini keputusan Muktamad Jemaah Menteri pagi tadi. Katanya semasa sidang media selepas menghadiri acara di Kuil Sri Subramaniam Batu Caves menjelang perayaan Taipusam pada 11 Februari ini. Anwar berkata demikian ketika diminta menjelaskan perincian perbincangan Kabinet mengenai perkara itu. Pagi ini Kabinet memutuskan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM boleh memberikan nasihat kepada orang Islam berkaitan keperluan menjaga akidah dalam acara bukan Islam di rumah ibadat mereka. Dalam satu kenyataan bersama oleh Menteri Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama Naim Mokhtar dan Menteri Perpaduan Aaron Ago Dagang berkata, nasihat tersebut tidak bersifat dasar. Ini selepas cadangan garis panduan berkenaan menimbulkan bantahan dan perdebatan awam. Cadangan berkenaan yang dibangkitkan Naim termasuk keperluan mendapatkan kebenaran pihak berkuasa agama jika sesuatu majlis melibatkan umat Islam serta larangan unsur yang boleh menyinggung sensitiviti Muslim. Sementara itu dalam acara hari ini Anwar meluangkan lebih kurang 30 minit berjumpa dengan pihak pengurusan kuil di Batu Caves dan pemimpin komuniti India. Selain Gobind, turut hadir ialah Presiden MIC S.A. Vignasawaran, Timbalan Presiden M. Saravanan, Exco Kerajaan Negeri Papa Roa Naidu dan Adun Sentosa Gunaraj George. Saudara-saudara sekalian, keputusan daripada Kabinet melalui Anwar Ibrahim ini sangat tepat dengan apa yang diaspirasikan oleh kerajaan Madani, yaitu kerajaan yang mementingkan masyarakat berbilang kaum, kerajaan yang mementingkan perpaduan dan sentiasa menjaga keutuhan rakyat Malaysia. Biarlah apa yang sudah jadi kebiasaan menjadi terus kebiasaan tanpa dapat mengganggu gugat keharmonian agama bangsa dan negara Malaysia. Tidak perlulah dirumitkan seperti kata Anwar Ibrahim. Kita sudah biasa. Jadi jangan rumitkan keadaan. Jangan timbulkan kerisauan dalam masyarakat. Saya ingin tegaskan ini keputusan Muktamad Jemaah Menteri pagi tadi, kata Anwar Ibrahim. Sebelum kita berpisah, tinggalkan komen Anda.